بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمكم الله تعالى ونفعنا في علومنا آمين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami hormati al-fadhil tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, PJK Surau, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utamanya marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam di dalam diri kita, dan Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita. Allah Ta'ala pilih kita untuk kita hadir ke surau ini bagi menunaikan salat maghrib secara berjemaah, dan Allah Ta'ala membukakan sedikit ruang dalam hati kita untuk kita sama-sama duduk mendengar tazkirah. Moga-moga tazkirah ini dapat memberi peringatan bagi diri saya yang bercakap dan juga tuan-tuan yang mendengar, insya-Allah. Kita sambung kitab kita, iaitu Syarah Usul Tahqiq, muka surat 35. Tak? 16? 35 tak nak ambil lah dia. 16. Kat mana? Ini ada pun. Ada pun? Dalam bracket? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullah ta'ala. Adapun segala yang lainnya, yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkehendak, ia yang lain itu kepada Tuhan itu segala mungkinan yang empat. Mungkinan yang empat yang mana? Cuba tengok muka surat yang 8. Dia balik, dia patah balik. Kalau kita tak pernah mengaji ni memang tak jumpa tu. Apa mungkinan yang empat tu? Iaitu mungkin mawjud namanya, boleh jadi ada, ya? Yang muka surat 8 bertengah, iaitu 4 bahagi. Pertama, mungkin mawjud namanya, yang telah ada pada ia masa ini, seperti diri kita ini, langit dan bumi, gitu. Pada muka surat yang ke-8 mungkin ada, mungkin mawjud, maknanya itu. Dia ada 4. Yang pertama mungkin mawjud, yang kedua ma'lum ba'dal mawjud, tak ada selepas daripada ada. Hari itu ada, dulu ada, sekarang dah tak ada, ya? Bila Allah Ta'ala dah matikan dia tu, maka tak ada, dulunya ada. Dan yang ketiga tu, kedua mungkin ma'lum ba'dal mawjud, ketiga mungkin selalu jadi, boleh jadi akan datang ada. Dan yang keempat, mungkin ilmullah annahu lam yujad, mungkin pada ilmu Allah Ta'ala benda tu lagi akan datang, ya? Contohnya begini, contohnya dalam ilmu Allah Ta'ala tu dah akan datang, dia dapat pakai alfaz, mana gitu. Dia memang teringat nak pakai alfaz pun, tapi sekarang tak dapat. Tapi dalam ilmu Allah Ta'ala akan datang dapat. Gitu. Faham, ya? Jadi bila tak dapat tu,
Nak tengok apa yang dapat. Lempat, makan je lempat. Bentar nak tunggu alfat tu kan, makan je lempat. Jadi maknanya dia ilmu Allah annahu lam yujad. Gitu. Pada ilmu Allah Ta'ala benda dia akan dapat, tapi tak sampai masa, belum lagi sampai masa. Baik, jadi 4 benda tersebut tadi, ya, berkehendak kepada Allah Ta'ala. Mungkin ma'dum ba'dal wujud, ya, itu dia. Mungkin sayujadu, mungkin ilmu Allah annahu lam yujad tu dah. Benda tersebut mungkin mewujud, benda yang ada, benda yang lagi akan datang, benda yang sekarang dulunya ada, sekarang ni tiada, maka semuanya berkehendak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satu pun yang terlepas daripada kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu makna dia. Segala mungkin yang 4 pada muka surat, yang 8 dia kena undur mati. Maka iaitu 6 wajah, ada 6 perkara, 6 rupa. Yang berkehendak tu bagaimana? Berkehendak ia mungkin kepada Tuhan itu. Wajah yang pertama, bagaimanakah yang dikatakan kita ni berhajat kepada Allah Ta'ala? Maka ulama kategorikan 6 perkara, 6 bahagian yang menunjukkan kita ni berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertamanya, ya, yang pertama, zat itu iaitu jirim berkehendak ia kepada Tuhannya, itu pada mengadakan akan dia, iaitu mungkin mawjud ini, dan pada menidakkan dia, iaitu mungkin ma'dum, mungkin dah benda makhluk ni daripada tiada, pada mengekalkan adanya, itu iaitu arash, kursi, loh dan qalam, syurga, neraka dan segala nyawa tiada dibinasakan oleh Tuhannya. Wajah yang pertama yang menyatakan bahawa seni berhajatnya makhluk ni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mengadakan sesuatu perkara, ya. Jadi Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu perkara atau pada menidakkan dia, iaitu mungkin maklum pada mengekalkan adanya. Perkara tersebut patutnya binasa, tapi Allah Ta'ala istisnakan, Allah Ta'ala kecualikan, kekal perkara tersebut. Baik, mungkin mawjud, iaitu umpama kita kata, ya, ada sesuatu perkara, ya, adanya kita ni dah, maka kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita nak melakukan sesuatu perkara pun Allah Ta'ala yang mengizinkan untuk kita lakukan sesuatu perkara. Kalau tidak, benda tu tak akan berlaku. Walaupun kita nak benda tu berlaku, tapi apabila Allah Ta'ala tidak menghendaki, maka perkara tersebut tidak berlaku. Kalau kita tak nak perkara itu berlaku, tapi Allah Ta'ala menghendaki perkara tersebut, maka perkara itu tetap akan berlaku. Sebab apa yang kita buat adalah kehendak dan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya kita, zahirnya kita, hakikat Allah Ta'ala, wa imma dalam rupa bentuk ibadah ataupun maksiat sekalipun, semuanya kehendak Allah Ta'ala pada hakikatnya begitu, ya. Benda yang baik pun Allah Ta'ala yang buat, benda yang tak baik pada diri kita yang kita lakukan dengan izin Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala beritahu dah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, dan apa yang kamu buat pun Allah Ta'ala jadikan. Tapi dalam rupa beradabnya kita dengan Allah Ta'ala,
yang mana baik tu kita yang lakukan, yang mana baik tu Allah Ta'ala yang lakukan, yang mana tidak baik kita yang lakukan. Itu dari segi beradabnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala yang menjadikan benda yang tak baik ataupun benda yang baik pada diri kita. Ya, itu orang kata benda tu lebih kepada hakikat. Usuluddin ni dia tasawuf luaran. Itu. Kalau tasawuf ni, ilmu tarik sufi ni, dia tasawuf dalaman. Gitu. Usuluddin ni dia tasawuf dekat-dekat dengan bahagian dekat-dekat dengan ilmu tasawuf gitu. Itu membahaskan tentang hakikat. Walaupun hakikatnya datang daripada Allah Ta'ala, tapi kita kena ingat hukum zahir ni, hukum jinayat umpamanya, tak pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hakikat Allah Ta'ala yang jadikan, kalau orang tu umpamanya orang tu tak boleh mencuri, kalau Allah Ta'ala tak izinkan, dia tak boleh nak mencuri. Ya, gitu. Allah Ta'ala tak buka pintu hati dia untuk dia mencuri, tak mencuri. Ya, tapi walaupun begitu, dalam hati kita kata semua pekerjaan kehendak Allah Ta'ala, tapi perbuatan kita mesti mengikut hukum syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab di mulut kita kena cela orang yang membuat maksiat, tapi dalam hati kita semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan pula benda yang dalam kita bawa keluar. Kita mencuri, orang tangkap kita, nak buat macam mana? Kalau Allah Ta'ala tak izin, kita dapat mencuri. Gitu. Itu buah pelari itu. Ya, orang tu hukum. Kenapa kau pukul aku? Kenapa kau potong tangan aku? Kalau Allah Ta'ala tak bagi terpotong, tak terpotongnya tangan kamu. Gitu. Buat gitu pula, kan? Baik. Jadi kita kena faham, dalam hati dia lain, ya, ilmu hati dia lain, ya. Zahiriah kita kena kita kena menjalani kehidupan kita mengikut syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun benda dalam hati itu untuk dalam hati saja. Umpama kalau kasut penyapu dalam kita bawa pergi keluar, ataupun penyapu yang kita sapu di koridor tu bawa masuk di dalam, maka akan rosak habis. Itu dalam lain, luar lain. Dalam kita marah dia, kamu berzina, kamu mencuri, sebab Islam suruh larang. Islam suruh cela orang yang melakukan kejahatan. Tapi dalam hati kita maka semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus kalau kita tak belajar benda yang dalam, kita bawa pergi keluar, kita bertutur di luar, sedangkan itu perkara yang kita kena etikad. Tapi disebabkan dia ini tidak belajar, maka dia mengeluarkan hakikat, dizahirkan kepada syariat. Syariat, hakikat. Dia tak boleh hakikat kita bawa ke syariat kita masuk ke hakikat. Kasut duduk luar, kasut yang duduk dalam rumah, kan? Kalau kasut yang di luar kita bawa masuk dalam rumah, habis dia balik kerja ataupun habis main bola, duduk masuk terus tidur. Style Mak Salih pun kan. Ya. Rosak habis rumah, ya. Gitu. Jadi kasut yang di luar biarkan di luar, kasut yang dalam gunakan di dalam. Terus kalau kita kadang-kadang kita dengar kedai kopi pun rajin juga. Kedai kopi ni kalau nak jumpa Perdana Menteri ke, nak jumpa pengulas bola sepak ke, pergilah kedai kopi.
semua ada kat situ kan. Tu. Bila tanya dia tak, dia kata saya tak dapat kerja apa ni. Tapi cara dia cakap tu dah semua dia tahu kan. Gitu kan. Berapa orang masuk Malaysia umpamanya gitu kan, semua dia tahu. Tanya tu dia kan. Yang dapat kerja dia tak dapat juga gitu ya. Baik, jadi kita boleh tahu bila orang tu bercakap dah ada ilmu ataupun tak ada ilmu. Bila hakikat dia bawa keluar, maka tak ada ilmu dia. Kalau orang yang ada ilmu, dia takkan zahirkan benda yang hakikat. Hakikat zahir. Sebab hakikat pun diturunkan oleh Allah Ta'ala, disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui lidah Rasul dia. Dan syariat pun Nabi juga yang bawa. Dia takkan berlaku. Syariat dan hakikat dia takkan berlaku. Ya? Kalau kita kata kita mengamalkan ilmu hakikat umpamanya, kan? Tapi tudung pun tak pakai, orang perempuan umpamanya kan? Ya? Itu orang yang tidak mengamalkan ya hakikat dengan yang sebenar. Tak apa kata kan, bagi bersih hati dulu kan. Ini luar je kan, Allah nak tengok dah dalam hati ya. Kalau kita nak kita beli buah durian kan, dah kita nak makan kulit ke kita nak makan isi tu? Dah kita nak makan isi tu. Dah kulit kita buang. Jadi kita tengok hati je, luar tak ya. Jadi dia tak faham bahawa sebenarnya syariat pun Allah Ta'ala yang turunkan, hakikat pun Allah Ta'ala yang turunkan. Yang zahir kita hukum di atas hukum zahir. Kalau disabitkan kesalahan, orang tu kena rejam ataupun kena ta'zim, maka kita hukumkan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Tapi dalam hati dah semua perkara ya adalah kehendak dan kudrat Allah Subhanahu. Ya, benda dalam, benda luar. Ya. Qala mu'allif rahimakumullah ta'ala. Ada pun perkara dah makhluk ni dia bila ada permulaan, ada perakhiran dia. Tapi ada makhluk yang ada mula, tiada akhir dia. Dia kekal selama-lamanya. Adakah kekal itu sama dengan Allah Ta'ala? Kekalnya Allah Ta'ala? Tidak. Kekalnya itu disebabkan dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengecualikan beberapa barang yang Allah Ta'ala tidak musnahkan. Allah Ta'ala dah. Tapi walaupun begitu, dia masih lagi ada masa dia dijadikan. Allah Ta'ala dah, dia tiada masa dia dijadikan. Allah Ta'ala sedia. Ya, Allah Ta'ala sedia, Allah Ta'ala kekal selamanya. Tapi ada pun makhluk, ada juga beberapa makhluk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu di antaranya Arash. Ya, bila dah kiamat tapi Arash dia tak musnah. Dan juga kursi. Ya, kursi macam mana? Wallahu a'lam. Ya, kita pun sendiri tak tahu macam mana. Jangan kita anggap bahawa sebenarnya macam kursi kita, itu lain. Ya, ataupun kursi yang selayak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyyazubillah. Sebab kita tashbihkan, kita rupakan Allah Taala dengan makhluk. Dan Allah Taala bagi tahu laisa kamitslihi syai'. Allah Taala tak sama dengan sesuatu. Macam mana kita boleh rupakan sesuatu perkara padahal Allah Ta'ala dengan makhluk? Maka itu mustahil. Ya, kursi itu pun wallahu a'lam bagaimana, kita pun tak tahu. Ya, bila dikatakan wasi'al kursi, maka kita beriman semata-mata. Ya, bagaimana kursi? Wallahu a'lam. Ya, ada pun kursi dan juga luh, papan ya, papan dituliskan suratan takdir, dan juga qalam, iaitu benda yang dibuat suratan tersebut, dan syurga dan neraka dan segala nyawa. Ya, nyawa dia tak dimusnah. Ya,
kan? Nyawa tak ada musnah, ya. Bila ditarikkan, ya, nyawa pada kita tu, maka nyawa tu kekal selama-lamanya. Ya. Walaupun kekal, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada dibinasakan oleh Tuhannya. Maka walaupun begitu, semua perkara berkehendak kepada Allah Ta'ala untuk kekal, ya. Allah Ta'ala yang mengkecualikan perkara-perkara tersebut daripada kemusnahan, daripada musnah. Itu wajah yang pertama. Sebab apa? Manusia makhluk berhajat kepada Allah. Dan dalil ataupun perkara yang kedua, miqdar, ya, sukatan, lulus dirinya daripada lapang ini dan menerima jirim itu akan setengah araknya arak jirim itu. Kedua sifat selebihnya yang ada, iaitu tidak qidam dan tidak kekal dan tiada menyalahi bagi segala yang baru dan tiada adanya dengan sendirinya dan tiada ia esa. Baik. Dan yang kedua dia berhajatnya, ya, wajah yang kedua, segala sifatnya sifat makhluk itu awal, ya. Yang empat, wajah yang kedua, segala sifatnya sifat makhluk, iaitu awal yang empat, ya. Bangsa pertama, bangsa sifat nafsi, iaitu bertahayuz, jirim, artinya mengambil miqdar. Baik, yang keduanya, ya, makhluk ni dia kena ada empat sifat. Yang pertamanya sifat nafsi, iaitu bertahayuz, jirim, artinya jirim ini sesuatu benda dia mengambil lapang sekadar tubuh dia. Kalau tubuh kita tak, semua ni penuh dengan jirim. Tapi kita ni jirim yang qawi, jirim yang keras, jirim yang kuat. Bila kita datang, maka tersepak habis, ya, udara-udara dia, maka kita duduk sekadar tubuh kita, ya, sekadar lulus tubuh kita. Dan menerima jirim itu akan setengah awal. Dan jirim tersebut, sesuatu benda, dia menerima setengah daripada perkara sifat tersebut. Contohnya begini. Contohnya bila dikatakan putih, maka hitam tak ada pada dia. Itu setengah, ya. Ataupun bila dikatakan orang tu kurus, maka gemuk tu tak ada pada dia, ya. Bila dikatakan tinggi, pendek tak ada pada dia. Maka Allah Ta'ala menentukan setengah dengan setengah. Dia tak boleh tak, kita kata aku ni gemuk pun tidak, ya, kurus pun tidak, ya. Dia tak ada. Sebab gemuk dan kurus dua benda yang berlawanan. Dia tak boleh duduk dengan sekali. Aku gemuk pun aku juga, kurus pun duduk kat aku juga. Itu tak boleh, ya. Dia mesti salah satu. Kalau tak kurus, gemuk, ya. Qala mu'allif rahimakumullah ta'ala, kalau tak pendek, maka dia itu tinggi. Kedua, sifat salbiah yang ada, iaitu tidak qidam. Keduanya sifat salbiah. Sifat salbiah ni iaitu sifat yang ada, yang tiada, iaitu tidak qidam, tidak sedia dan tidak kekal. Mana sifat kita ni dah musnah, ya, makhluk ni dia akan musnah, dia tidak kekal, ya. Sebagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sifat Allah Ta'ala. Dan tiada menyalahi bagi segala yang baru, dan tiada adanya dengan sendirinya, dan tiada ia esa. Jadi kita ni, ya, makhluk dan juga sifat ni
maka ada itu bukan sendiri dia, ya. Walaupun kita ni, ya, kita ni tak tahu bila tarikh lahir adanya bumi ni. Kita kata baik, ada bumi ni, selalu saya buat perumpamaan bumi ni, kita tak tahu bila bumi ni dijadikan, ya. Tapi kita tahu tak bahawasanya bumi ni adalah makhluk, iaitu benda yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kita kata bumi ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Baik, apa alamat bumi ni dijadikan oleh Allah Ta'ala? Alamat dia adalah berubah, ya. Wa kullu mutaghayyirun hadisun. Dan setiap benda yang berubah tu, benda tu adalah baharu. Tadi siang, sekarang dah malam. Betul. Macam kita pun baharu juga. Bumi pun baharu juga, ya. Tadi hujan, sekarang dah tak hujan dah, ya. Maknanya berubah-ubah. Baik, berubah tu menunjukkan bahawasanya dia itu adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ketiga, sifat ma'ani yang 21, iaitu hidupnya dan matinya, tahunya dan bebannya, kehendaknya dan bencinya, kuasanya dan lemahnya, mendengar dan tulinya, melihatnya dan butanya, berkata dan keluhnya, gerak dan diamnya, bertemu dan bercerainya, dan baunya, yang 8 tu, ya, masam, wangi dan itu yang kita bincangkan. Dan rasanya, rasa pun ada 8 juga, ya, masin, pahit, payau, gitu, ya. Dan rupanya yang 8. Jadi baik, mana hidup, mati, ya, dan juga kuasa, benci dan sebagainya, iaitu berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa seronok, ya, adalah kehendak Allah Ta'ala. Kita rasa pemurah disebabkan anugerah Allah, ya. Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, kita nak tolong orang. Tapi orang ni Allah Ta'ala tak bukakan pintu hati kita, kita tak ada tolong orang. Kita berasa kita nak buat ibadat, Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, rasa senang kita nak beribadat kepada Allah, ya. Kita rasa senang untuk bangun sembahyang subuh umpama, ya. Walaupun dalam keadaan kita tu tak apa, aku subuh ni tak, aku nak lajak sikit dah. Tapi bila Allah Ta'ala kata dah, kamu bangun, dah, kamu sembahyang tepat pada waktunya, Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, terjaga, tersedar. Bila kita nak tidur tu tak, bini kita pula ada bising tepi tu, jadi tak boleh nak tidur. Itu asbab. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bangunkan kita, nak jadikan kita ni dah awal sembahyang. Maka semua benda tu kita berhajat kepada Allah Subhanahu. Itu sebab bila kita dapat melakukan segala ibadah ni, kita kena rasa bersyukur. Walaupun kita dapat sembahyang Isyak, ya, kita kena rasa bersyukur, ya. Kita tak apa, ya, Isyak ni memang aku duduk sini, ya. Gitu. Kau mana pun aku kena sembahyang dah. Itu Allah Ta'ala pilih. Kalau Allah Ta'ala tak pilih kita sembahyang Isyak, dekat-dekat Isyak tu berlaku sesuatu perkara yang kita kena keluar, tak ada nak sembahyang Isyak. Sebab Allah Ta'ala tak pilih kita untuk berbuat ibadah. Itu sebab bila kita rasa kita dapat menderma, kita kena rasa bersyukur, ya. Dah 26 tahun dah aku hidup, inilah kali pertama aku menderma, rasa syukur. Tapi yang 26 tu, itu terima derma. 26 itu dah sekali tu kita dapat menderma. Kena rasa syukur, kena rasa syukur. Buatnya Allah Ta'ala sampai bila-bila pun kita tak bukakan pintu hati kita, ya, membantu orang, takkan jadi. Kalau kita nak bantu orang, tak semestinya kita ni banyak duit.
kalau aku kaya nanti, ya, kalau aku kaya kan, ya, bil ni tak ada masalah lah, dia boleh settle kan. Gitu. Pak Imam tu memang dah ada dah kereta sendiri untuk surau, kegunaan surau, gitu. Ya, kalau aku kaya, AJK ni tiap-tiap bulan aku bagi allowance, gitu. Ya, kalau dia kaya, masalah dia tak kaya lagi. Gitu. Bila dia dah kaya, maka dah rasa sayang lagi kepada harta. Masa dia tak kaya pun dia sayang pada harta dia dah. Kalau kita ni nak bantu orang, tak semestinya kita kaya. Kita tak kaya pun kita boleh bantu orang sekadar kemampuan kita. Mana banyak amount yang kita nak. Kita ada duit RM100, kita bagi pada orang RM10. Orang tu ada RM10,000, tapi dia bagi pada orang RM10. Mana banyak? Yang ada RM100 bagi 10 tu ke? Ataupun yang ada RM10,000 bagi RM10? Itu pun ngetor tu. Ya? 1/10. Yang RM10,000 ni tak sampai 1/10 tu. Ya? Jadi kalau kita ni, kita nak bagi ni, tak semestinya kita dalam keadaan mewah, dalam keadaan yang kaya. Kalau kita ada sekadar tu, tak sekadar kemampuan kita. Ya? Gitu. Sebab Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita. Ya? Pintu hati. Kadang-kadang kita kata aku ada duit, nak sampai gaji ni, lebih kurang seminggu lebih ni, gitu. Ada duit lebih kurang 3-4 hati, ini tak lepas ni. Tapi bila kita nak bagi, insya-Allah Allah Ta'ala akan bukakan pintu hati. Ya? Kita rasa tak cukup, tapi sampai time gaji dah, sampai juga time gaji, tak ada pula kita ke bulu, tak ada. Tu dia. Orang Malaysia tak ada ke bulu, tak ada. Tak ada yang mati tak makan, tak ada. Mati tengah makan itu mana? Orang Malaysia. InsyaAllah kalau kita ni, kita nak membantu, kita nak menerima, dan sekadar kemampuan kita. Ya? Bila kita nak Allah Ta'ala nilai, ya, kita punya usaha dan syukurnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita dengan kongsi nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita tak ada duit, kita tolong guna tenaga. Ya. Qala mu'allif rahimakumullah ta'ala. Jadi semua perkara yang terdetik, yang berlaku pada kita, kita dapat melihat, ya, kita dapat berkata-kata, maka bahawasanya sesungguhnya perkara tersebut kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sifat manawiyah yang menetapi akan sifat ma'ani, iaitu 7 wajah. Yang segitiga, iaitu segala mikdarnya, iaitu panjangnya. Ini yang keempat daripada sifat Allah Ta'ala, bukan daripada 6 wajah tu. Ya? Yang keempat dia sifat manawiyah, yang menetapi ia sifat manawiyah akan sifat ma'ani yang 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayal, sama', basar, kalam tu, ya, iaitu segala mikdar, yang panjang, pendek, tebal dan nipis, tinggi, rendah, kecil dan besar, hina dan mulia, miskin, kaya, sakit dan senangnya, tidur dan jaganya, makan dan minumnya, wajah. Baik, yang keempat sifat manawiyah daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat manawiyah yang menetapi ia akan sifat ma'ani bersamaan, ya. Macam kudrat, sifat manawiyah kaunuhu qadiran, sifat ma'ani kudrat. Iradat sifat ma'ani, sifat manawiyah kaunuhu muridan. Kaunuhu tu manawiyah.
iaitu 7 wajah, ya. Segala dak miqdar, panjang pendek dan sebagainya, tidur dan jaga dan minum semua itu adalah menetapi ia akan sifat manusia. Wajah yang keempat, segala tempatnya. Yang keempat, yang kedua ni daripada 6 wajah. Kita ingat dia cerita dalam kitab ni wajah pertama, wajah kedua, wajah ketiga, wajah keempat. Rupanya wajah keempat tu tak termasuk daripada 6 wajah. Dia dah masuk bab lain dah dalam kitab. Yang ni baru masuk balik, ya. Wajah yang keempat, makhluk berhajat kepada Allah Ta'ala segala tempatnya, iaitu di langit atau di bumi, jauh atau hampir, di laut atau di darat, di hutan atau di padang, di negeri atau di dusun dan lainnya. Semua berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka kita tak tahu di mana kita sekarang Allah Ta'ala tempatkan kita, ya. Waktu zaman belajar kita ingat aku ni kerja dekat sini, mati pun dekat sini. Kita berasa gitu. Rupa-rupanya kita ingat mati di rembau. Rupanya kita ingat bekerja di rembau, duduk di rembau. Rupanya duduk kat Nabi mati Allah Ta'ala. Kita pun tak satu, macam mana boleh sampai lagu Nabi? Siapa boleh pergi rumah gitu? Kita ingat pada kubur, kita duduk kat kampung je kan. Maka itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mati kita tak tahu kita mati ke mana, ya. Kalau mati ni kita di situ, tanam situ dia, ya. Ya. Sebab tanam ni kena bersegera, dia tak boleh lambat-lambat, ya. Qala mu'allif rahimakumullah ta'ala. Itu yang keempat. Wajah yang kelima iaitu segala zaman, masanya. Yang tiga iaitu dahulu dan lagi akan datang, dan zamannya pada masa sekarang pun kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berlaku di dahulu, apa yang berlaku pada masa kini dan juga pada masa yang lagi akan datang, maka berhajat makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak terlepas, ya. Semua perkara yang berlaku pada kita tak terlepas daripada ilmu dan juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, segala jihanya. Yang enam, iaitu atas dan di bawah, kiri dan di kanan, hadapan dan belakang. Maka sekalian inilah yang berkehendak kepada Tuhan, ya. Kita jadi pemimpin ke, ya, ataupun kita jadi pengikut ke, ataupun kita jadi orang yang penting dalam satu masyarakat, maka semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita berasa aku tak pandai cakap, macam mana aku nak jadi pemimpin? Tapi bila Allah Ta'ala nak angkat kita ni jadi pemimpin, tak pandai cakap pun dia jadi pemimpin. Kadang-kadang kita tengok, betul ke pemimpin cakap orang ini kan? Pemimpin tu jangan orang main, gitu. Sebab kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kata aku tak pandai cakap, tapi kita pandai buat kerja, maka orang nilai kita daripada pekerjaan kita. Kita pandai umpamanya komputer ke, kita pandai setting satu perkara ke, tapi kita cakap tak pandai, maka orang angkat juga kita menjadi pemimpin, ya. Qala mu'allif rahimakumullah ta'ala. Maka semua perkara tersebut adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak jadikan kita duduk di bawah ke, duduk di atas ke, adalah kehendak Allah Ta'ala. Maka sekalian wajah ini yang enam tu berkehendak kepada Tuhan. Masa sekarang pun kita berkehendak kepada Allah, ya. Masa yang lepas pun kita berhajat juga, masa yang lagi akan datang pun kita berkehendak kepada Allah Ta'ala.
agar Allah Ta'ala pimpin kita pada jalan-jalan yang Allah Ta'ala suka, pada jalan-jalan yang Allah Ta'ala redai. Ya, jangan lepas daripada pergantungan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan masalah pada kita, maka di situ ada penyelesaian. Ya, kita terus pergi pada orang yang bagi masalah pada kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala bukakan jalan penyelesaian tu, jalan tersebut kita tak sangka. Tak, rupanya ini jalan penyelesaian. Bila kita mengharap kepada makhluk, tak, maka dia tidak akan, perkara tersebut tidak akan selesai. Melainkan kita memohon kepada orang yang bagi kita masalah. Bila orang yang bagi kita masalah, di situ ada penyelesaian. Kalau kita tak tahu nak jawab soalan, kalau boleh tak, jangan tanya kawan kita. Sebab kawan kita pun tengah pening nak cari jawapan. Terus tanya orang yang bagi kita soalan, siapa dia? Cikgu. Pergi tanya dia jawapan dia. Sebab bila dia bagi soalan, dia tu ada jawapan tu. Gitu. Ya. Yang orang yang selalu dapat jawapan ni, selalu yang bawa beg cikgu. Itu cepat. Dia rapat dengan cikgu. Siapa rapat dengan cikgu? Mudah sikit cikgu tu nak bagi jawapan dia lah. Begitu juga kalau kita rapat dengan Allah Ta'ala, dah mudah sikit Allah Ta'ala berkenankan doa kita. Ini kita dengan Allah Ta'ala pun jauh-jauh. Gitu. Nak berzikir, jauh sekali lah. Ya? Nak baca Quran, nasib baik itu tadarus. Ya? Kalau tidak, kita tak buka Quran. Mudahlah yang kita baca itu Yasin. Itu pun benar baca Yasin. Ya? Kita nak benda, jawapan kita nak penyelesaian, kita jauh dengan orang yang boleh menyelesaikan masalah. Ya? Baik. Qala mu'allif rahimakumullah ta'ala. Itu pasal orang dulu dia pergi pada tuan-tuan, ya, pada ustaz-ustaz. Sebab orang ni rapat dengan Allah Ta'ala, ya, dekat dengan Allah Ta'ala, ya, rajin ibadat, rajin, kan. Bukan dia orang percaya yang ustaz tu yang dapat bagi kebaikan, ya. Ustaz tu pun tak reti buat air tawar, tak reti. Dia kalau buat air mandi dia pandai ustaz tu pun, kan. Tapi kita mohon juga sebab dia ni dah kalam dia, percakapan dia, tingkah laku dia, dah perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Qala mu'allif rahimahumullah ta'ala, maka berkehendak semuanya kepada Tuhan. Maka nyatalah bahawa makna Tuhan itu dah bersusun ia atas dua makna. Bukan Tuhan tu susun, bukan. Dah kekuasaan Allah Ta'ala tu terkandung dalam dia tu dua makna. Yang pertama, dia kaya Tuhan daripada tiap-tiap segala barang yang lain. Yang kedua, makna tersebut berkehendak kepada Tuhan oleh tiap-tiap segala barang yang lain. Gitu. Ya. Istighna an kulli ma siwa wa muftaqiran ilahi kullu ma ada. Gitu. Berarti Allah Ta'ala tidak kaya daripada sesuatu dan berhajat sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala tak perlu. Walaupun kita minta ibadat pada Allah Ta'ala, tidak menjatuhkan martabat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala kata, kalau kamu buat baik, kamu dapat. Kalau kamu jahat pun, kamu dapat. Gitu. Pada Allah Ta'ala tak memberi kesan sedikit pun. Kita, Allah Ta'ala tak berhajat pada kita. Allah Ta'ala suruh kita beribadah, Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, kebaikan itu kembali kepada kita. Dan kita yang berhajat, yang fakir ila Allah,
yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala mu'allif rahimakumullah. Maka makna yang dua inilah yang dinafikan, ia zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala itu, yang diisbatkan akan dia kepada zat Allah Ta'ala yang terkandung ia kepada kata La ilaha illallah. Dalam La ilaha illallah ada nafi, ada isbat. Dan kita dalam mengatakan La ilaha illallah, apa yang kamu nafi, apa yang kamu isbatkan, apa yang kamu tetapkan, itu kita bincang bulan depan insyaAllah. Ya, berarti setakat itu dulu. Yang mana baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekurangan, kelemahan diri saya sendiri hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahtahu 'ala alladhina min qablina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.